Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk pembelajaran kita pada minggu ini ialah umrah. Okey. Apakah objektif kita ialah di akhir pembelajaran murid boleh menyebut semula tentang pelaksanaan ibadat umrah. Kita mendapat gambaran tentang bagaimana pelaksanaan ibadat umrah dilaksanakan. Okey, kita pergi pada maksud umrah. Apakah yang dikatakan umrah? Umrah ialah menziarahi Baitillah untuk melakukan ibadat umrah dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Menziarahi Baitillah dengan niat dan syarat tertentu. Kemudian kita tengok apa hukum ibadat umrah. Dalam Islam, ibadat umrah ni hanya wajib sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Yang menjadi kewajipannya ialah sekali seumur hidup berdasarkan dalil yang berbunyi Auzubillahi minasyaitanirrajim wa atimul haji wal umrata lillah. Tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah. Manakala yang kita biasa dengar orang-orang Islam lakukan ibadat umrah tidak kira bila dan masa, mereka bergantung kepada kemampuan masing-masing. Itu adalah sebahagian daripada amalan-amalan sunat yang Allah beri kepada umat Islam yang menjadi kewajipan hanya satu kali seumur hidup. Manakala yang lain-lain tu dikira hukumnya sunat. Okey. Umrah ni boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang tahun kecuali pada musim haji. Umrah pada musim haji itu tidak boleh dilakukan umrah pada musim haji kecuali umrah wajib sahaja. Manakala umrah sunat tu boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja kecuali pada musim haji. Umrah pada musim haji ni dia adalah umrah yang wajib sahaja. Umrah sunat tidak boleh dilakukan. Umrah sunat boleh dilakukan pada bila-bila masa di luar musim haji. Okey, kita tengok apakah rukun-rukun umrah. Rukun umrah kalau ikut senarainya ada 5 perkara. Yang pertama, berniat untuk melakukan umrah. Yang kedua, tawaf. Tawaf ni iaitu mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan. Okey, kita tengok pada gambar rajah yang diberikan tu, permulaannya dia bermula di penjuru Hajarul Aswad. Kalau kita pergi ke kota Mekah tu, dekat lampu yang berwarna hijau tu ialah tempat permulaan untuk kita memulakan tawaf. Kita akan mengelilingi Kaabah tu dengan keadaan bahu kita bersetentang dengan Kaabah. Jangan terpusing. Kalau terpusing dikira batal. Kalau bahu kita terpusing daripada sisi Kaabah tu, kita dikira batal. Batal tu ada beberapa pendapat, sama ada kena mula pada pusingan pertama ataupun nak sambung pada pusingan yang terbatal itu. Kalau batal tu pada pusingan ketiga, ada setengah pendapat kata boleh mula pada pusingan ketiga. Tapi ada setengah lagi pendapat yang mengatakan kalau batal kena mula daripada pusingan yang pertama.
kita akan melakukan tawaf ni sebanyak 7 pusingan. Okey. Yang ketiga ialah sa'i. Sa'i ni merupakan juga salah satu rukun umrah. Ibadat sa'i akan bermula daripada Bukit Safa. Safa ke Marwah dikira 1 kali. Marwah ke Safa 2. Safa ke Marwah 3. Marwah ke Safa 4. Safa ke Marwah 5. Marwah ke Safa 6. Safa ke Marwah 7. Akhirnya kita mula dengan Safa dan berakhir dekat Marwah. 7 kali. Ulang alik 7 kali daripada Safa dan Marwah. Rukun yang keempat ialah bergunting. Bergunting ni paling minimal kita boleh gunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dan seelok-eloknya bagi lelaki dia cukur semua satu kepala. Itu yang seelok-eloknya. Sekurang-kurang 3 helai dan semaksimumnya ialah bercukur bagi lelaki. Manakala perempuan memadailah dengan bergunting 3 helai rambut. Dan yang terakhir ialah tertib. Itu adalah rukun-rukun untuk umrah. Perkara yang menjadi kewajipan ketika umrah. Yang pertama, wajib berniat ihram di miqat. Miqat ni ialah tempat yang telah ditetapkan kepada para jemaah untuk memula niat ihram. Selepas berniat ihram di miqat, para jemaah disunatkan memperbanyakkan talbiyah. Apa talbiyah? Talbiyah ialah memperbanyakkan menyebut labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Okey. Yang kedua perkara yang wajib umrah ialah meninggalkan pantang larang semasa berihram. Larangan-larangan bagi lelaki semasa berihram yang pertama, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit seperti sarung tangan, songkok, seluar, baju dan sebagainya. Manakala larangan yang kedua bagi lelaki ialah menutup kepala. Ada 2 larangan utama bagi orang lelaki. Yang ni tidak termasuk perempuan. Manakala larangan bagi perempuan yang khusus untuk orang-orang perempuan tidak dibenarkan memakai atau menutup muka. Manakala larangan-larangan yang dijelaskan bagi lelaki dan perempuan adalah seperti berikut. Larangan bagi lelaki dan perempuan adalah seperti berikut. Tidak boleh memakai sarung tangan. Yang kedua, tidak boleh memakai bau-bauan semasa berihram. Yang ketiga, tidak boleh memakai minyak rambut. Yang ketiga, menanggalkan mana-mana bulu pada anggota badan pun dilarang. Yang kelima, mengerak atau memotong kuku. Yang keenam, memotong atau menebang pokok di tanah haram. Yang keenam, tidak boleh memburu atau membunuh binatang di tanah haram. Yang ke-8, melakukan permulaan persetubuhan. Yang ke-9, bersetubuh. Dan yang ke-10, berkahwin. Mana-mana jemaah yang melakukan salah satu daripada larangan tersebut, mereka akan dikenakan denda ataupun yang lebih dikenali